Selamat pagi, salam sejahtera. Setakat ini, Barisan Nasional kalah teruk dalam PRU 15 dengan hanya mendapat pada waktu ini tidak sampai 30 kursi. Barisan Nasional setakat ini hanya mendapat 29 kursi, yang mana banyak orang-orang besarnya kalah dan paling teruk di parlimen di kawasan Perlis semua kalah kerana kesilapan Zahid Hamidi meletakkan calon, dan juga Khairi Jamaluddin juga kalah dalam pertembungan di Sungai Buloh. Ini menyebabkan timbul ura-ura, timbul amaran, timbul gesaan supaya Zahid Hamidi letak jawatan. Ianya bertebaran di Twitter dengan trending Zahid harus letak jawatan, BN kalah teruk. Barisan Nasional BN mengalami kekalahan teruk pada PRU kali ini yang tak pernah dialami oleh Barisan Nasional selepas gagal mempertahankan sejumlah besar kerusi yang dimenanginya pada PRU 14 yang lalu. Ada yang mengatakan bahawa semua ini gara-gara kesilapan Zahid Hamidi dan semua ini kerana sentimen Zahid Hamidi. Ada orang menulis dalam Twitter, mereka kata mereka bukan tidak suka Barisan Nasional tetapi mereka menolak Zahid Hamidi. Susulan itu, desakan supaya Presiden UMNO yang juga pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berundur mula kedengaran selepas keputusan semasa pilihan raya ke-15 PRU 15 menyaksikan Barisan Nasional kalah teruk di kerusi parlimen, manakala sehingga jam 2.30 pagi tadi kubu kuatnya Perlis telah dirampas oleh Perikatan Nasional. Setakat jam 2 pagi ini, makluman rasmi SPR merekodkan BN hanya menang 29 kerusi. BN tewas semua kerusi parlimen yang ditandingi mereka di Perlis, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Selangor, Kedah dan Melaka, termasuk tewas di banyak kerusi kubu kuatnya. Berdasarkan keputusan tidak rasmi pula, BN yang diwakili 4 parti utama termasuk UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS diramal tidak menang di lebih 40 kerusi pada PRU kali ini. Antara kerusi BN dan UMNO yang tewas kali ini termasuk Parlimen Jasin, Labuan, Mersing, Pasir Salak, Macang, Kepala Batas, Ketere, Baling, Gerik, Aurau, Gua Musang dan Padang Besar. Lebih mengejutkan, kerusi disandang pemimpin utamanya seperti Naib Presiden UMNO Datuk Mazid Khalid di Padang Terap dan Bendahari UMNO Datuk Seri Tengku Andan Tengku Mansur di Putrajaya turut tewas kali ini. Semua kerusi yang tewas itu dirampas Perikatan Nasional. Sementara itu, memetik tinjauan sinar mendapati tanda pagar Zahid Hamidi letak jawatan trending di Twitter dengan ratusan ciapan setakat jam 1.26 pagi. Selain itu, kata kunci Zahid Hamidi juga trending di Twitter apabila mendapat lebih 600 ciapan di Twitter. Seorang pengguna Twitter yang juga menggunakan nama Exco BN, Ali Amir Razali, menyuarakan rasa tidak puas hati beliau kepada Zahid yang disifatkannya membuat keputusan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Setakat jam 1 pagi ini, keputusan rasmi PRU 15 menyaksikan BN hanya memperoleh 22 kerusi berbanding pesaingnya PN yang telah memperoleh 49 kerusi dan PH 46. Menurut laporan itu, Zahid merupakan individu yang mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan parlimen bagi menyegerakan PRU 15 di sebalik desakan pelbagai pihak termasuk pemimpin UMNO untuk menangguhkan langkah tersebut. Tindakan beliau yang juga pengurusi BN menggugurkan beberapa pemimpin nama besar BN yang sebelum ini merupakan menteri di bawah pentadbiran Ismail Sabri Yaakob turut menimbulkan persoalan dalam kalangan ahli parti itu. Dalam pada itu, turut mencadangkan pengunduran Zahid ialah bekas Setiausaha Agung BN yang juga merupakan antara penyandang ahli parlimen digugurkan sebagai calon pada PRU 15 ialah Tan Sri Anwar Musa. Duka cita teramat sangat, Al-Quran itu benar, perpecahan menjadikan kamu lemah dan hilang kekuatan. Kami anjurkan mufakat, kami di label tidak setia, kami minta jangan berpecah, kami yang menerima pada. Kini kemana kita nak dibawa? Mahu menjalin jajaran yang kita tolak? Mahu melanggar keputusan PAU, Perhimpunan Agung UMNO dan parti sekali lagi? Undurlah, cukuplah kebinasaan ini dan dengar suara rakyat serta pahami kehendak rakyat. Jangan sombong, ujarnya.
Zahid ketika ini masih berhadapan dengan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah, pengubahan uang haram, melibatkan dana yayasan akal budi di Mahkamah Tinggi. Itulah dia saudara. Apakah pendapat Anda semua? Patutkah Zahid Hamidi letak jawatan? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Tepat pukul 3 pagi, maka ini diumumkan Khairi Jamaluddin kalah di Sungai Buloh dengan majoriti kekalahan sebanyak 2.693. Dengan ini Raman Krishnan menang 50.000 undian 50.943, manakala Khairi hanya mampu mendapat 48.250, manakala Perikatan Nasional pula mendapat 29.060, Pejuang 829, PRM 279, bebas 165, dan bebas 113. Jumlah keseluruhan pengundi yang telah turun mengundi ialah sebanyak 129.639 dan 82% telah turun mengundi. Saudara-saudara sekalian, dengan keputusan di Parlimen P107 Sungai Buloh ini, kini Khairi Jamaluddin sudah hilang kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Bagi aku ini satu pembaziran yang luar biasa untuk Malaysia. Karena Khairi Jamaluddin sebenarnya adalah aset untuk Barisan Nasional boleh menang, tetapi karena tindakan Zahid Hamidi menyimpannya di Parlimen Sungai Buloh, maka dengan itu Khairi Jamaluddin hilang begitu saja. Aku rasa inilah kesilapan Zahid Hamidi yang paling besar dalam kerja politiknya, apabila beliau pertama meletakkan Khairi di kawasan bunuh diri yang mustahil untuk menang. Walau bagaimanapun, karena Khairi Jamaluddin disayangi oleh mereka, dia mampu mendapat 48.250. Sekarang ini kita nak tunggu apa komen daripada Zahid Hamidi tentang percaturan beliau yang seakan-akan kalah di banyak tempat, sehingga pukul 3 pagi ini kita dapat laporkan Barisan Nasional hanya dapat 29 kerusi, Perikatan Nasional 71 dan Pakatan Harapan 74. Nampaknya yang hanya menjadi penonton sekarang ini ialah Barisan Nasional, tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dan memang seperti yang dijangka mereka telah dihukum oleh para pengundi pada kali ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Aku nak umumkan kepada kamu semua berita yang kamu tunggu-tunggu, keputusan PRU 15 pada kali ini, apabila kerusi yang ditunggu-tunggu yaitu Parlimen untuk P098 Gombak, yang mana menampilkan persaingan antara anak murid dan juga guru. Gurunya ialah Muhammad Azmin Ali dan muridnya pula ialah Amiruddin Syari. Dua-dua pernah jadi Menteri Besar Selangor. Siapa yang kalah? Akhirnya Muhammad Azmin Ali dibelasah sendiri oleh anak muridnya, yaitu Amiruddin Syari, dengan majoriti besar 12.729. Maka dengan ini diumumkan dengan sah dan dengan beraninya kita umumkan masa depan politik Azmin Ali sudah terkubur selama-lamanya, karena Azmin Ali kalah dengan majoriti yang begitu besar di Parlimen Gombak kepada Amiruddin Syari. Hari ini Amiruddin Syari mendapat 72.267 undi, mengalahkan Muhammad Azmin Ali daripada Perikatan Nasional dengan undi 59.538 undi. Dengan ini majoriti yang dibawa oleh Amiruddin Syari ialah 12.729 undi. Jadi sekarang ini dapatlah balasan kepada Azmin Ali yang telah mengkhianati mandat rakyat pada PRU 2018, yang telah beralih ke Pakatan Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. Akhirnya dia dibalas oleh pengundi semua dengan menghukum Azmin Ali kalah tewas besar di Gombak dengan 12.000 undi. Aku ingat dia akan kalah dengan undi yang kecil, rupa-rupanya dia kalah teruk dengan begitu besar. Jadi ada orang cakap
padan mukalah kepada Azmin Ali kerana telah pun mengkhianati mandat rakyat pada 2018 dan telah pun menyebabkan ketidakstabilan dengan langkah Sheraton. Hari ini dia kalah dengan 12.000 itu. Tapi satu lagi keputusan yang menarik untuk saya kongsikan dengan kamu semua tepat pada pukul 1.21 pagi ini ialah di Bera. Lama kita tunggu keputusan ini, akhirnya keluar juga di Bera Pahang di P090 keputusan. Siapakah yang akan menang di sana? Adakah Ismail Sabri Yaakob kalah? Ini keputusan rasminya. Dengan majoriti yang besar juga 16.695 undi. Hari ini diumumkan Parlimen Bera dipertahankan oleh Ismail Sabri Yaakob dengan undi yang beliau dapat 31.762, manakala untuk Pakatan Harapan yaitu Abbas Awang hanya mampu mencapai 15.067 undi saja. Bagi Perikatan Nasional pula yaitu Semawi Harun hanya mendapat 12.719 undi. Ini bermakna dengan pertandingan 3 penjuru ini, Ismail Sabri Yaakob sah kekal menjadi ahli parlimen di Bera. Tapi untuk menjadi Perdana Menteri tidak sama sekali lagi, beliau sudah hilang kelayakan menjadi Perdana Menteri, kerana setakat jam sekarang kita umumkan bahawa Pakatan Harapan secara sah mendapat 40 kerusi, Perikatan Nasional 37, GPS 22 dan Barisan Nasional jauh sekali ketinggalan dengan hanya mendapat tidak sampai 20 kerusi setakat yang kita umumkan pada waktu ini. Menurut Malaysia Kini, setakat ini secara tidak rasmi, PH menang 52 kerusi, Perikatan Nasional 41, BN 20, GPS 20 dan lain-lain 5. Barisan Nasional hanya mampu mencapai 20 kerusi secara tidak rasmi pada pukul 12.45 pagi tadi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dengan ini kita dapat umumkan bahawa di Parlimen Tambun pun Anwar Ibrahim telah mempertahankan kerusinya. Tinggal saja yang satu kita mau tahu. Dua yang kita nak tahu ialah Sungai Buloh dan juga Bagan Datuk. Adakah Zahid Hamidi mampu mempertahankan keputusan kerusinya? Itu yang kita nak tahu selepas ini. Saudara-saudara, di dalam keputusan yang seterusnya ialah ada perubahan terkini di mana Pakatan Harapan mendapat tambahan satu lagi kerusi, dapat lagi satu kerusi untuk Pakatan Harapan. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Sampai jumpa lagi, bye-bye.